Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di arena PDPR. Untuk hari ini, cikgu akan membawa anak-anak pelajar kepada satu topik, iaitu topik yang ke-6 bagi tingkatan 4. Topik kita adalah unjuran ortografi. Di sini kita akan melihat kepada standard kandungan. Yang pertama sekali adalah menerangkan konsep dan simbol satah unjuran ortografi. Dan yang kedua pula adalah menerangkan prinsip sukuan ortografi. Yang ketiga pula, melukis lukisan ortografik menggunakan unjuran sudut ketiga bagi pelbagai bungkah. Dan yang terakhir sekali ialah menerangkan konsep pendimensian lukisan ortografi. Bagi standard pembelajaran, murid akan dapat menerangkan konsep dan simbol satah unjuran sudut yang pertama dan juga unjuran sudut yang ketiga. Yang seterusnya adalah 6.1 konsep dan simbol satah unjuran ortografi. 6.1.1 menerangkan konsep dan simbol satah. Yang pertama adalah unjuran sudut yang pertama dan yang kedua adalah unjuran sudut yang ketiga. Okey, sekarang kita akan tengok bagi unjuran sudut yang pertama supaya ianya nampak lebih jelas. Okey. Kita gunakan lampu suluh. Okey. Seperti mana yang kita dapat perhatikan di sini. Okey, yang ini adalah kedudukan lampu suluh kita dan kita halakan ke arah objek. Cikgu ambilkan satu contoh di sini. Boleh nampak tak? Okey, satu objek dan kita halakan ke arah bahagian sini. Lampu suluh dihalakan ke objek dan kita akan nampak image terbentuk di sebelah belakang objek berkenaan. Okey, di sini ada ditunjukkan beberapa contoh lah. Okey, lampu suluh. Okey, halakan ke objek dan image akan terbentuk di sebelah belakang sini. Okey, begitu juga dengan contoh yang ketiga di sini. Okey, kita akan nampak bayang ataupun image di sebelah belakang objek. Okey, boleh nampak jelas Okey, kita akan terus pula untuk melihat bagi unjuran sudut yang ketiga pula. Okey, di sini kita gunakan kamera sebagai paparan supaya nampak lebih jelas lah. Okey, di sini ada ditunjukkan dalam contoh di mana cikgu menggunakan handphone kamera. Kita ambil gambar menggunakan objek yang sama macam tadi, yang ini Okey, ini objeknya. Okey, dan kita ambil gambar objek dan gambar tersebut akan terpapar pada bahagian skrin handphone kita. Okey, so yang terpapar pada skrin itu adalah merupakan image. Okey, yang ini adalah unjuran sudut yang ketiga. So nampak tak dia punya perbezaan antara unjuran sudut yang pertama dengan yang ketiga? Ada beza kan? Okey, baiklah pelajar. Kita akan teruskan unjuran ortografi. Sekarang ni kita nak fokus pada perbezaan bagaimana kita nak melukis unjuran ortografi bagi unjuran sudut yang pertama dan unjuran sudut yang ketiga. Kita nak tengok perbezaan antara keduanya. Jom kita tengok. Okey, yang dipaparkan di sini merupakan front view. Okey, dilabelkan pada kita front view ataupun pandangan hadapan. Okey. Dan arah anak panah yang kedua merupakan side view. Okey. Yang berwarna hijau Okey, dan yang di sebelah atas anak panah tu menunjukkan arah pada top view ataupun pandangan atas. Okey. Okey, di sini akan ditunjukkan. Okey, kalau kita perhatikan sekejap cikgu cuba tunjukkan.
Okey. Bahagian yang bergerak, yang berwarna kuning. Okey, ni arah dia sini. Yang ini merupakan top view. Tadi dah kita jelaskan. Okey. So, kita tengok. Okey, pergerakan dia. Perhatikan anak panah kita berada di sebelah atas dan kita melihat pada bahagian ini dan lukisan pada pandangan atas akan kita lukis di sebelah bawah sini. Okey, di bawah objek kita. So, ini merupakan top view. Okey, kita tengok pula pada pergerakan segi empat biru yang bergerak. Okey. Pandangan mata kita akan berada di sebelah sini. Okey. So, ini merupakan front view ataupun pandangan hadapan. Ini unjuran sudut pertama dia macam ni. Kita tengok sebelah sini, kita akan lukis image di sebelah belakang. Ni cikgu andaikan di sebelah belakang lah. Cikgu ulang sikit. Yang ini berbalik kepada pandangan atas. Tadi kita melihat dari sebelah atas, tapi lukisan pada top view akan terbentuk di sebelah bawah objek. Boleh faham tak? Okey, kita teruskan sikit lagi. Okey, pergerakan bongkah yang berkala ataupun yang berwarna hijau, dia bergerak dari arah sini. Daripada pandangan mana pula mata kita berada? Okey, mata kita akan berada pada kedudukan anak panah yang macam tu. Okey, so bila kita tengok sebelah anak panah yang ketiga yang cikgu labelkan tu, okey, kita akan lukis pandangan sisi kita di sebelah belakang objek kita. Okey, seperti mana yang kita nampak di sini. Nampak? Okey, so tengok sebelah atas dilukis di sebelah bawah. Okey. Tengok sebelah kanan, dilukis di sebelah kiri lah. Sebab yang ini merupakan perantaraan kita objek. Dan tengok di sebelah kiri, kita akan lukis di sebelah kanan kita. Masih di belakang objek. Boleh nampak Okey, kita teruskan. Kita nak tengok pula cara kita nak lukiskan mengikut konsep unjuran ortografik yang sebenar. Fokus pada unjuran sudut pertama. Kita tengok macam mana kedudukan front view, top view dan side view. Front view ni adalah pandangan hadapan dan top view merupakan pandangan atas. Side view pula merupakan pandangan sisi. Nampak Dia punya top view akan berada di sebelah bawah. Sama macam yang kita tengok pada slide yang sebelum. Kita tengok daripada atas, kita akan lukis di sebelah bawah. Okey, jom kita tengok. Okey, front view. Okey, tadi anak panah hala ke sini. Front view kita. Sini Ini adalah front view ataupun pandangan hadapan. Okey. So, kita akan dapat yang rectangle ataupun segi empat biru dan juga yang berkala purple. Okey, kita teruskan dengan top view pula. Kita akan nampak segi empat warna merah, kuning dan juga hitam. Itu merupakan top view. Okey, so kita tengok tadi dari arah pandangan sini lah. Okey, yang ini akan jadi kita punya pandangan atas. Pandangan atas tu adalah top view. Okey, so yang terakhir kita tengok dari arah side view pula, kita akan nampak warna hijau. Okey, pandangan kita akan nampak di sebelah sini. So, kita akan lukis ni ni arrow kita. Okey, so ini adalah pandangan sisi. Kita tengok sebelah pandangan sisi tapi kita akan lukis di sebelah belakang objek kita. Boleh nampak? Okey. So, kita tengok pula untuk unjuran sudut yang ketiga. Okey. Sebelum cikgu lupa, kita masih menggunakan seolah-olah menggunakan torchlight. Kita suluh, kita nampak bayang. Bayang merupakan image. Okey. Kita teruskan dengan unjuran sudut yang ketiga. Okey.
Yang ini akan jadi top view. Daripada mana pula lah arah pandangan mata kita melihat objek tersebut? Dari arah sini. Cikgu tunjukkan dari sini. Boleh nampak? Okey. Yang ini kita melihat dari arah pandangan atas, tapi kita akan melukis di atas objek berkenaan. Nampak beza kan? Tadi kita tengok atas, kita lukis sebelah bawah. Okey, kita teruskan untuk pandangan hadapan. Okey. Yang ini pandangan sisi. Okey, yang ini pandangan hadapan. Okey, nampak So, dari pandangan hadapan, okey, arah anak panah kita melihat objek di sini. Jadi, lukisan yang akan kita lukis berada di hadapan objek kita. Begitu juga dengan side view. Kita melihat pada arah anak panah yang cikgu tunjukkan dan kita akan melukis di hadapan objek berkenaan. Nampak Ini adalah untuk unjuran sudut yang ketiga. Okey, kita tengok pula kaedah nak melukis dia macam mana. Okey, front view, pandangan hadapan. Top view, pandangan atas. Dan side view merupakan pandangan sisi. Okey, so ringkasnya boleh juga ditulis sebagai PA ataupun pandangan atas. Dan yang ini merupakan pandangan hadapan. Dan yang ini adalah pandangan sisi. Okey, kita akan tengok bagaimana kedudukan. Okey, bongkah yang akan kita lukis. Front view atau pandangan hadapan. Okey. Anak panah dia adalah dari sini. Cikgu tuliskan PH. Okey. And then kita ada top view. Kuning dan for sure warna hitam. Okey, yang seterusnya adalah side view. Okey, bagi top view ataupun PA, arah pandangan mata kita adalah di sini. Okey, kita melihat pandangan atas. Okey, dan ini merupakan pandangan sisi kita di mana kita melihat pada arah yang cikgu tunjukkan itulah. Okey. So, ini merupakan kaedah bagaimana kita nak melengkapkan unjuran ortografik bagi sudut yang ketiga. Okey. Cikgu harap semua faham bagaimana cara kita nak tentukan kedudukan pandangan pada lukisan ortografik kita. 6.2 prinsip sukuan ortografik. Bagi 6.2.1 membandingkan prinsip sukuan. Yang pertama adalah unjuran sudut yang pertama dan yang kedua adalah unjuran sudut yang ketiga. Okey, kita akan teruskan untuk melihat perbandingan unjuran. Okey, tadi kita dah belajar kedua-dua, so sekarang kita letakkan bersebelahan supaya kita boleh nampak lebih jelas perbezaannya tu di mana. Okey, yang di sebelah kiri di sini, okey, ini merupakan unjuran sudut yang pertama. Okey, so apa yang dapat kita lihat di sini adalah, cikgu ulang pandangan atas akan berada di sebelah bawah. Okey, dan pandangan hadapan akan berada di sebelah atas pandangan atas. Dan di sebelah pandangan hadapan akan berada pandangan sisi. Okey, bongkah dia adalah seperti mana yang kita nampak di sebelah atas di sini yang cikgu highlightkan. Okey, bongkah dia cikgu ambil contoh yang inilah. Nampak tak? Okey, mudah aja. Yang ini merupakan kon yang terpotong pada bahagian atas dia. Boleh nampak? Okey, simple. Okey, so kaedah nak melukis, pelajar dah pandai nak tentukan kedudukan di mana letaknya pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi unjuran sudut yang pertama.
Okey. Kita juga dibekalkan dengan simbol. Ini merupakan simbol bagi unjuran sudut yang pertama. Okey. So simbol ini yang akan kita gunakan. Arah pandangan mata kita adalah dari hala sinilah. Okey. Nampak tak? Kita tengok dari arah sebelah sini. So kalau kita tengok sebelah atas ni pun nampak jelas lah. Okey. So kita tengok hala sini, kita akan lukis di sebelah belakang objek kita. Okey, kita tengok pula perbezaan bagi unjuran sudut yang ketiga. Okey, di sebelah kanan cikgu ada unjuran sudut yang ketiga. Okey, di sebelah atas ditunjukkan kaedah ataupun bungkah. Ini merupakan satah-satah yang PA, PH dan PS akan dilukis lah. Okey. So kalau kita perhatikan di sini, pandangan atas berada di sebelah atas dan di sebelah bawah pandangan atas akan berada kedudukan pandangan hadapan. Pandangan sisi pula akan berada di sebelah kanan pandangan hadapan. Dan kalau kita tengok pula simbol menunjukkan macam ni Okey, ni adalah objek kita dan yang ini merupakan image dia. So kita tengok di sebelah anak panah sini, kita akan lukis di sebelah hadapan objek. Nampak tak dia punya perbezaan antara unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut yang ketiga. Cikgu harap anak-anak pelajar dapat fahami perbezaan antara keduanya. Simbol unjuran sudut pertama, dilukis seperti ni, dan simbol bagi unjuran sudut ketiga, lukisannya adalah macam ni lah. Boleh faham tak? Harap-harap boleh Okey. Sebelum kita teruskan cikgu nak bagi satu soalan untuk pelajar jawab. Jom kita tengok. Okey, soalannya adalah nyatakan simbol unjuran tersebut dengan betul di ruangan yang disediakan. Okey, bungkah dia adalah seperti mana yang kita nampak di sebelah kiri. Nampak tak? Ni yang bergerak-gerak tu. Okey, so soalan pertama dia adalah simbol dilukiskan seperti ini dan apakah prinsip unjuran yang digunakan? Dapat tak? Jawapan dia adalah unjuran sudut pertama. Simbolnya macam ni. Dan soalan yang kedua adalah disebabkan simbol dia macam ni Ni objek, ni adalah image yang dilukis di sebelah hadapan. So jawapan dia adalah unjuran sudut yang ketiga. Boleh nampak beza tak? Harap-harap boleh Okey, cikgu rasa setakat tu dulu. Okey, sebelum kita akhiri sesi PDPR kita, di sini cikgu nak buat satu rumusan lah. Okey, so PDPR grafik komunikasi pada hari ini. Apa yang telah pelajar perolehi. Okey. Cikgu amat berharaplah pada hari ini pelajar akan dapat memahami konsep dan simbol, juga prinsip sukuan bagi unjuran sudut yang pertama, juga unjuran sudut yang ketiga. Okey. Jadi yang pada sesi akan datang, kita akan melihat pula bagaimana cara untuk kita melukis lukisan ortografik yang sebenarnya dan bagaimana pula kita akan mendimensikan lukisan ortografik kita. Okey. Kita hanya akan highlightkan ataupun kita akan bawakan skop yang lebih kecil di sini, di mana kita akan hanya fokuskan pada unjuran ortografik bagi sudut yang ketiga sahaja. Okey.
Cikgu harap pada sesi yang akan datang, tak ada lagi pelajar yang akan ponting kelas lah. Okey, setakat itu dulu. Cikgu harap semua anak-anak pelajar dapat memahami apa yang telah kita lalui sepanjang PDPR kita pada hari ini. Dan sebelum cikgu akhiri, cikgu nak bagi sedikit bonus, okay, di mana cikgu letakkan sekali satu video ringkas supaya video tu akan menjadi flip classroom bagi pelajar, di mana pelajar akan gunakan video tersebut untuk membuat ulang kaji sebelum kita memulakan sesi PDPR kita yang seterusnya. Sekian dulu dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everybody. #G2, #tepat, pasti betul. Bye. Assalamualaikum.